Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar. Jadi kita akan sambung tajuk kita pada hari ini, iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan FSTB. Jadi penyelesaian masalah ini mostly melibatkan FSTB lah, faktor sepunya terbesar, boleh juga faktor dan boleh juga faktor sepunya, boleh juga faktor perdana. Okey, jadi standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB. FSTB stand for faktor sepunya terbesar. Okey, bagaimana anda menyelesaikan masalah? Jadi soalan ni, pasukan pengangkat di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti kerja amal sebanyak 252 helai baju, 180 helai seluar, 108 pasang stokin telah diderma untuk rumah anak yatim. Semua barang itu dibahagi sama rata. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Jadi daripada keyword ini, dia mestilah faktor sepunya, lepas tu terbesar sebab paling banyak. Okey, jadi langkah pertama, pelajar kena faham masalah. Okey, ni barang-barang nak kena bahagi sama rata. Okey, jadi bahagi sama rata maksudnya kena cari FSTB. Jadi boleh guna juga kaedah ini. Okey, kaedah pembahagian berulang. 252, 108 dan 180 bahagikan dengan faktor sepunya. Jadi kita bahagi dengan 3 dulu. 252 bahagi 3, 84. Okey. 108 bahagi 3 dapat 36. Okey, 180 bahagi 3 dapat 60. Okey, seterusnya kita bahagi dengan 2. Okey, 84 bahagi 2 dapat 42. 36 bahagi 2 dapat 18. 60 bahagi 2 dapat 30. Bahagi 2 lagi. Okey, dapat 21. Dapat 9. Dapat berapa ni? 15. Okey, saya pindah kat sini tak muat. 21, 9, 15. Okey, bahagi berapa pula? Okey, bahagi 3. Dapat 7, 3, 5. Okey, jadi ambil semua nombor yang kat tepi ni. Ambil semua nombor kat tepi ni yang saya highlight ni. Awak darabkan dia untuk dapatkan dia punya FSTB. Jadi 3 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, jadi 3 darab 2 darab 2 darab 3, kita dapat 36. Okey, jadi jawapan dia 36. Alright. Jadi FSTB dia 36. Okey, berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Okey, jadi bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan ialah 36. Okey, itu jawapannya. Okey, seterusnya. Latih diri 2.1E. Jadi saya terus kepada soalan sebab ini penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalah, saya terus pada soalan ni. Pasukan kadet polis di sebuah sekolah telah menderma 60 kamprit beras, 78 botol minyak masak dan 90 botol air mineral kepada bangsa banjir. Semua barang itu dibahagikan sama rata. Berapakah bilangan kotak paling banyak? Okey, keyword dia sama rata dengan paling banyak. Jadi, apa kita buat? Kita kena cari FSTB untuk 60, 78 dan juga 90. Jadi saya buat kaedah pembahagian berulang 60, 78, 90. Saya bahagikan dengan faktor sepunya. Jadi kita mesti bahagi dengan nombor sama. Nombor itu kena bahagi ke 3 nombor. Okay, pelajar. Jadi kita start dengan nombor 2 lah. 60 bagi 2, 30. 78 bagi 2, kita dapat 39. 90 bagi 2, kita dapat 45. Okey, seterusnya saya bahagi 3 pula. 30 bagi 3, 10. 39 bagi 3, 13. 45 bahagi 3, kita dapat 15. Okey, sampai sini kita dah tak boleh bahagi, jadi kita kena stop. Tak boleh berhenti. Jadi seterusnya ambil nombor kat tepi ni. Kita darabkan dia untuk dapatkan dia punya FSTB. Okey, jadi FSTB dia 2 darab 3. Okey, 6. Jadi jawapannya 6 kotak. Okey, seterusnya. Dalam suatu jamuan hari raya, Mak Mina telah membuat 45 biji kuih koci, 75 biji kuih taco dan 90 biji kuih karipap. Jadi cikgu highlightkan keyword dia, 45 kuih koci, 75 kuih taco, 90 biji karipap. Dia ingin menghidangkan kuih muih itu dalam sebilangan pinggan. Berapakah bilangan maksimum
Pinggan yang perlu supaya boleh diagihkan sama rata. Jadi keyword dia sama rata, paling banyak, maksimum. Maksimum tu pun maksudnya paling banyak. Okey, jadi sekarang kita kena cari FSTB untuk 45, 75 dan 90. Jadi okey, kita guna kaedah pembahagian berulang. Jadi 45, 75 dan juga 90. Alright, kita bahagi dengan 5. Ingat kena bahagi dengan nombor perdana. Okey, kena bahagi dengan nombor perdana. 40 bagi 5, 45 bagi 5 dapat 9. 75 bahagi 5 dapat 15. Okey. 90 bahagi 5 dapat 18. Alright. Okey, seterusnya kita bahagi dengan 3 pula. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. Alright. Jadi ini dah tak boleh bahagi lagi. Ambil nombor yang tepi, kita darabkan dia. Jadi 5 darab 3 dapat 15. Jadi bilangan maksimum pinggan ialah 15 pinggan. Okey. Mahir diri 2.1 muka surat 37. Okey pelajar, yang mana cikgu tak bincang, awak kena jadikan sebagai homework. Okey, kena jadikan sebagai apa? Homework. Alright, homework. Yang mana cikgu tak bincang lah. Yang cikgu dah bincang, nak buat homework pun boleh. Okey. Cari nombor terbesar yang merupakan faktor bagi 45 dan 75. Maksudnya, so cari FSTB lah tu. FSTB untuk 45 dan 75. Okey, buat kaedah pembahagian bulan 45, 75 bahagi kotak. Mesti bahagi nombor perdana. Okey, 75 bahagi 5 dapat 15. Okey, bahagi 3. Mesti boleh bahagi dengan nombor di luar. Dua-dua nombor mesti boleh bahagi dengan nombor di luar. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Jadi 3 dengan 5 tak ada nombor, tak ada faktor sepunya. Jadi kita kena stop. Okey, bila dia tak ada faktor sepunya, kita kena stop. Okey, ambil nombor yang di luar ni, 5 dengan 3, darabkan dia. 5 darab 3 dapat 15. Alright. Okey, selesai. Nombor 1. Okey, nombor 2. Tulis 1968 dan 4968 sebagai pemfaktoran perdana. Seterusnya, cari faktor sepunya terbesar bagi 1968 dan 4968. Okey, yang pertama dia nak kita tulis dalam bentuk pemfaktoran perdana. Apa maksud pemfaktoran perdana? Maksudnya faktor tu kita buat dia dalam bentuk darab. Itu maksud pemfaktoran perdana. Okey, jadi kita ambil 1. Okey, 1968, 4968. Kita cari dia punya faktor sepunya. Okey, cikgu bagi 2 dulu. 1968 bagi 2 dapat 984. Okey. 4968 bagi 2 dapat 2484. 2484. Okey, cikgu bahagi lagi 2. Biasa nombor genap kita akan bahagi 2. Okey, 984 bahagi 2. Cikgu dapat 492. Okey, 492. 2484 bahagi 2. Cikgu dapat 1242. Okey. Bahagi 2. Okey, 462 bahagi 2 dapat 246. Kenapa kita bahagi 2? Bila nombor genap kita memang bahagi dengan 2. Okey. Jadi 1242 bahagi 2 kita dapat 62. 1. Alright. Kita bahagi lagi. Okey, 246. Okey, yang ni tak boleh bahagi 2 lah sebab 621 tak boleh bahagi secara tepat dengan nombor 2. Jadi kita try nombor 3. Okey, yang ni bahagi 3 pula. Okey, 246 bahagi 3 dapat 82. 621 bahagi 3 kita dapat 207. Okey. Jadi yang ni bagi 2 tak boleh. Bagi 3 tengok boleh ke tak? Bagi 3 pun tak boleh. Okey, bagi 5 lagi dah tak boleh. Okey, bagi 6 tak boleh, bagi 7. Kita mesti bagi dengan nombor perdana. Okey, 82 bahagi 11. Tak boleh. 82 bahagi 13. Tak boleh.
82 bahagi 17. Tak boleh. Alright, jadi bila tak boleh kita stop. Okey. Bila tak boleh kita stop bahagi. Okey, jadi cikgu stop. Okey, stop bahagi. Alright, jadi 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, inilah bentuk pemfaktoran perdana. Ini bentuk pemfaktoran perdana. Lepas tu dia nak cari FSDB. FSDB tekan kalkulator. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, dapat 24. Okey, 2 darab 2. Okey, dapatlah 24. Itulah FSDB untuk 1968 dan 4968. Pemfaktoran perdana maksudnya faktor dekat luar tu kita darabkan dia. Itu maksudnya pemfaktoran perdana. Itulah sebabnya kalau kita bahagi cara kotak ni kita mesti bahagi dengan nombor perdana. Sebab kita nak kena keluarkan dia punya pemfaktoran perdana. Okey, pelajar soalan nombor 3. Faktor sepunya terbesar bagi N. Jadi FSTB. Okey, bagi N dan 36 ialah 4. Jika nilai N kurang pada 36, apakah nilai yang mungkin bagi N? Jadi untuk soalan ni, cikgu ambil 36 ni, cikgu keluarkan dia punya faktor. 36, 1, 36. Okey, 2. Kita dah belajar kan keluarkan faktor daripada video yang pertama lagi. Okey, 2, 18. 3 dapat 12. 4 dapat 9. Kemudian 6. Alright, ini semua faktor bagi 36. Jadi, sekarang kita tengok apakah nilai mungkin bagi N. Dia kata FSTB. Okey, FSTB. Jadi sekarang ni kemungkinan yang ada kat sini 4. Okey. Semua kat sini boleh jadi dia punya N. Okey, semua kat sini faktor boleh jadi nilai N. Jadi kita cuba try 6. Okey, kita try 6. Keluarkan faktor untuk 6. 6. 1, 6. Kemudian 2, 3. Okey, tak ada lagi. Jadi kalau kita keluarkan 6 dengan 36, dia punya FSTB ialah 6. Jadi start daripada 6 dan ke atas bukan jawapannya. Okey, ini bukan. Jadi kita jawapan dia mestilah 1, 2, 3, 4. Okey, antara 1, 2, 3, 4. Jadi kita try 3. Okey, keluarkan faktor untuk 3. Faktor untuk 3, 1 dan 3. Jadi kalau FSTB 3 dan 36, jawapan dia mestilah 3. Jadi 3 tak boleh. Okey, 2 pun tak boleh, 1 pun tak boleh. Jadi N sekarang ialah 4. Okey, kita semak. Okey, semak betul ke N 4? Kita check. Jadi 4 dengan 36 kita cari dia punya FSTB. Okey, bagi 2, 18. Okey, bagi 2, 1, 9. Okey, ambil kat sini 2 darab 2 dapat 4. Jadi FSTB bagi 4 dan 36 ialah 4. Jadi N ialah 4. Okey, boleh? Apa yang cikgu buat daripada tadi? Cikgu ambil 36 tu, cikgu keluarkan faktor dia. Okey? Jadi cikgu pilih N daripada senarai faktor dalam 36 itu. Jadi yang paling memenuhi syarat ialah nilai 4. Okey, pelajar, soalan nombor 4. Panjang 3 utas tali masing-masing ialah 192 cm, 242 cm dan 328 cm. Aisyah ingin memotong tali itu supaya dipotong bilangan sama banyak dengan tiada tali tinggal. Berapakah bilangan potongan terbanyak? Jadi keyword dekat sini sama banyak, lepas tu paling banyak. Okey, sama dan paling banyak. Jadi kita kena cari FSTB ya. Okey, pelajar, cari FSTB untuk 192, 242 dan 328. Guna kaedah pembahagian berulang. 192, 242, 328. Okey. Jadi biasa nombor genap kita akan bahagi dengan 2. Ingat, kita kena bahagi dengan nombor perdana. 192 bagi 2 dapat 96. Okey, 242 dapat 121. 328 bahagi 2 dapat 164. Okey. Lupa nak tulis bahagi 2 kat sini. Okey, lepas tu yang ni tak boleh bahagi 2 sebab ada 121. Dia syarat dia mesti 3 nombor boleh bahagi dengan faktor kat luar. Okey, jadi kita try bagi 3. Boleh tak? 96 bagi 3. Okey, boleh. 164 bagi 3. Okey, tak boleh. Okey, jadi kita try bagi
3, 5 lagi dah tak boleh bagi 7. 96 bagi 7 tak boleh. 96 bagi 11 tak boleh. 96 bagi 13 tak boleh. Alright, jadi kita tak dapat nombor faktor sepunya. Jadi bilangan potongan terbanyak yang kita boleh buat ialah 2. Okey, itulah jawapannya. Okey. FSDB tak boleh bagi, kena stop. Tak boleh bahagi, kena stop. Alright, 96 boleh bahagi 3, tapi 164 tak boleh dibahagi dengan 3. Okey, 164 tak boleh bahagi 3. Okey, cikgu dah try semua nombor, tak boleh. Jadi cuma boleh bahagi 2. Jadi jawapannya 2. Okey, soalan nombor 5. Anita ingin memotong selai kertas yang berukuran 260 cm panjang, okey, dan 20 cm lebar kepada sebilangan kepingan segi empat sama. Apakah ukuran kepingan segi empat sama supaya tiada kertas yang tertinggal? Okey, kita cari FSTB juga. 260, 20. Okey, bahagi 2. 130, 10. Alright, bahagi 5. Boleh ke bagi 5? Okey, kita tengok kalkulator. 130 bagi 5 dapat 26. 10 bagi 5 dapat 2. Okey, bahagi 2. Okey, dapat 13, dapat 1. Tak boleh bahagi lagi. Alright, jadi kita ambil 2 darab 5 darab 2. 2 kali 5, 10, darab 2, 20. Jadi jawapannya ukurannya okey, 20 cm. Okey, ukurannya 20 cm. Okey, maksudnya kat sini dapat ukuran macam ni lah. 260 bahagi 20. Okey, 260 bahagi 20 dapat 13. Okey, 20 bahagi 20 dapat 1. Jadi ukurannya 13 darab 1. Okey. 13 darab 1. Maksudnya dia punya panjang 13 cm. Dia punya lebar 1 cm. Okey. FSTP tadi yang kita dapat, kita bahagikanlah. Alright, boleh? Okey, jadi sekian, terima kasih. Homework muka surat 37 hingga 38, mahir diri 2.1, soalan 1 hingga 5. Yang mana cikgu terang tu, awak cubalah buat semula lepas tengok video ini. Okey, terima kasih pelajar.